Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan nombor 1 di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Menurut visi ini, UMK memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan. Ekosistem ini merangkumi 9 fakulti yang disokong oleh institusi dan pusat kecemerlangan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Pengurusan atasan universiti bersama dengan pekerja UMK di semua peringkat komited untuk merealisasikan UMK sebagai universiti awam Malaysia yang disegani kerana asas keusahawanannya. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK, UMKEI, memayungi 3 pusat berasaskan keusahawanan lain. Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ISMI dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global GARIC. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan dan dengan bangganya mengetuai jawatan kuasa panduan KPT untuk pendidikan bersepadu keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 29 program ijazah sarjana muda dan 16 program pasca siswazah dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, serta seni dan warisan. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, My Eyes, Massive Open Online Course, MOOCs dan pembelajaran teradun. UMK committed untuk mengembangkan graduan minda kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan hashtag UMK for Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kaki tangan dan pelajar kami secara konsisten menunjukkan kemahiran dan kebolehan yang luar biasa. Dengan semangat kerja berpasukan yang begitu hebat, UMK tidak lagi menoleh ke belakang untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan,
yang berbahagia, profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke suatu program webinar yang kita panggil sebagai Kucate by Pro pada petang ini yang bertajuk pelancongan fasa endemik, sejauh manakah kita bersedia. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, webinar kita pada petang ini dianjurkan oleh Pusat Hubungan Industri CUIT dengan kerjasama daripada Minhouse Camp dan juga Tourism Information Center. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung daripada Facebook Universiti Malaysia Kelantan, Facebook rasmi kami UMK. Jadi pada rakan-rakan di alam maya yang telah pun berada bersama-sama kami di Facebook, InsyaAllah kita kongsikan bersama-sama Facebook page ini supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang lain dapat sama-sama menonton. Mungkin ada yang terlupa, terleka dan sebagainya, insyaAllah kita kongsi-kongsikan dan teruskan memberi komen, maklum balas di dalam Facebook kita supaya kita dapat lebih berkongsi, mendapatkan maklumat, ilmu dan juga pengalaman daripada panel-panel kita insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya kira untuk kita buka majlis kita, webinar kita pada petang ini, insyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sama-sama sedekahkan Fatihah ini buat ibu bapa kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara mara kita yang telah pergi dulu daripada kita. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan, mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat, sekali lagi saya kongsikan kita hari ini bersiaran secara langsung daripada Facebook Universiti Malaysia Kelantan. Sesi kita pada petang ini adalah bertajuk pelancongan fasa endemik, sejauh manakah kita bersedia. Jadi untuk itu saya suka nak perkenalkan dulu dua orang ahli panel kita yang dijemput khas dan saya rasa mereka adalah antara orang-orang yang boleh dan berpengalaman memberikan sharing dia punya ilmu, idea dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita ada dua orang panel yang dibawakan khas pada petang ini. Panel kita yang pertama adalah Encik Nurhalis bin Muhammad Noor. Okay, dan yang kedua panel kita adalah Encik Nur Muhammad bin Muhammad Zanini. Jadi saya akan perkenalkan dulu panel kita yang pertama iaitu Encik Nurhalis bin Muhammad Noor. Encik Nurhalis, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke UMK. Terima kasih bersama-sama kami petang ni. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah panel kita yang pertama, Encik Nurhalis. Beliau merupakan Ketua Penolong Setiausaha di bahagian pelancongan dan kebudayaan ataupun kita lebih kenali sebagai Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan ataupun Tourism Information Center. Okay, jadi pada rakan-rakan yang mungkin belum familiar, kita ada bahagian pembangunan pelancongan dan kebudayaan ini yang berpusat di TIC. Lokasi di TIC ni di roundabout tu, betul Cik Nurhalis? Ya, dekat Bulatan Jam Besar. Bulatan apa? Bulatan Kurma. Bulatan Kurma. Sebelah Jam Besar Kota Baru tu. Ya. Sebelah muzium, ya. Okey, so kat situlah lokasi TIC. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, TIC ni sebenarnya peranan dia adalah untuk mempromosikanlah produk-produk destinasi-destinasi pelancongan negeri Kelantan. Jadi Encik Nurhalis ni sebelum ini berada di UPEN, Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan, dah 8 tahun, kuat sometime juga, dah lama. Dan baru berpindah ke TIC pada Jun 2021. So sekali lagi Encik Nurhalis, terima kasih banyak-banyak sudi menerima jemputan kami. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya perkenalkan pula panel kita yang kedua. Okey, saya kira yang ni pun panel yang tidak asing lagi di UMK. Banyak juga program-program UMK bersama dengan Minhouse Camp Kubang Krian. Kalau kata student-student ni saya rasa ramai yang mengenali lah nama Minhouse Camp. Tapi mungkin tak kenal tuan dia. Okey, bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Okey, saya bawakan. Inilah dia pengurus Minhouse Camp. Jadi kalau yang mana kenal nama Minhouse Camp,
Inilah tokennya, inilah bosnya. Okey, Encik Nur Muhammad bin Muhammad Zanini. Selamat datang Encik Muhammad. Ya, terima kasih. Alright, Cik Muhammad ni sebenarnya pengurus di Min House Camp sejak 2016 lagi ya. Dulu orang kenal Min House Camp ni dengan ibu beliau, Kak Yah. Nama glamournya adalah Kak Yah, betul eh? Kak Yah, betul. So Encik Encik Muhammad ni sebenarnya memang bidang pelancongan sejak 2010 lagi, graduan daripada UMS, Universiti Malaysia Sarawak. Untuk adik-adik student-student UMK jangan cuba tackle Cik Muhammad ni dah kahwin. Jadi boleh belajar tapi jangan tackle, okey? Baik, terima kasih Cik Muhammad kesedia untuk hadir bersama-sama kami pada sesi webinar pada petang ni. Cik Nalis, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Jadi untuk sesi webinar kita pada petang ini bertajuk pelancongan fasa endemik. Sejauh manakah kita bersedia? Jadi isu ini kita akan bincangkan, kita akan kupaskan dengan lebih detail. Dan saya kira untuk makluman suka saya nak kongsikan sedikit objektif kita pada petang ini adalah untuk memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan apakah sebenarnya persediaan pihak kerajaan, especially TIC Negeri Kelantan, dan juga kita bawakan wakil lah operator daripada Min House Camp untuk kita melihat sejauh mana kesediaan kita dalam menghadapi fasa endemik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatutnya akan beralih ke fasa endemik pada November, pada bulan lepas sepatutnya, dan baru-baru ini di pihak kerajaan kita mengumumkan bahawa terpaksa ditangguhkan dulu untuk pengumuman sebagai fasa endemik apabila timbulnya satu lagi kehadiran virus baru, not virus barulah, orang kata keluarga baru COVID ni. Jadi dengan kehadiran Omicron ni menyebabkan kita punya fasa endemik terpaksa ditangguhkan dulu. Walau bagaimanapun gelembung pelancongan kita sedang, saya rasa saya kira sedang bergerak laju. Ramai orang mengambil kesempatan, especially minggu ni pula minggu cuti sekolah 3 minggu. Jadi ramai orang mengambil peluang untuk bercuti, membawa anak-anak, family bercuti. Tetapi suka kita ingatkan sekali lagi bahawa dalam kita bergembira jangan dilupakan SOP, jangan kita lupa patuh kepada arahan kerajaan supaya kita sama-sama dapat membendung COVID-19. Dan peralihan dalam tempoh peralihan kita menuju ke endemik ini, saya kira kita siapapun kita, di mana pun kita berada, sama-samalah kita menitik beratkan dan mengangkat kebertanggungjawab. Sikap tanggungjawab kita ini untuk kita sama-sama menjadikan negara kita bebas daripada COVID, kita dapat hidup dalam norma baru, kita dapat melalui kehidupan dengan lebih harmoni, dengan lebih bahagia insya-Allah di masa depan. Jadi saya pun tak nak membebel banyak, saya pun tak nak orang kata memanjangkan introduction. Jadi saya kira saya akan buka pentas kita, webinar kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan mulakan dengan kita berkongsi sedikit kita punya pandangan, kita punya perkongsian pada petang ni. InsyaAllah saya nak jemput Encik Muhammad selaku pengarah pengurus Min House Camp. Jadi kita nak minta lah, kita nak tanya sikit dengan Cik Muhammad. Sebenarnya Min House Camp ni apa bisnes, apa cuba boleh Cik Muhammad kongsikan sikit bisnes Min House Camp, bagaimana Min House Camp dulu dan kini, bagaimana berlaku transformasi dan tiba-tiba berlakunya COVID insya-Allah. Mungkin Cik Muhammad boleh kongsikan dulu dengan kami. Silakan Cik Muhammad. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad bin Muhammad Zanini, merupakan salah seorang pengurus dan juga untuk Min House Camp Sdn Bhd. Okey, Min House Camp kita dah buka pada tahun 2010 lagi. Dah 11 tahun dah sebenarnya. Kan, cepat-cepat dah 11 tahun Okay, so Min House Camp ni dia start kita fokus sebelum ni adalah fokus lebih kepada group. Kita fokus kepada universiti, sekolah untuk buat kempen dan jabatan-jabatan untuk buat mesyuarat dan sebagainya. Dan Min House Camp ni dia tercetus daripada adik saya. Nama Min tu adalah nama daripada adik bongsu saya iaitu Abdul Muhaimin. Dia Min House Camp tu tanah sendiri, tanah family. Dia merupakan kawasan lebih kurang seekar lebih je. Kan dia tak besar pun kawasan dia, seekar lebih je.
Tapi boleh ada pelbagai, masa 2010 tu ada pelbagai jenis buah-buahan. Dia adalah dusun buah. Kan sejarah dia tercetus sebabkan Min ni dia one day dia tak nak balik dekat Min House Camp. Dia tak balik dekat rumah. Rumah parent saya Kak Ia tu lebih kurang 500 meter je daripada Min House Camp tu. One day Min tak balik rumah kan. So Kak Ia pun pusing-pusing cari Min. Panjang cerita dia, so saya pendekkan. Tak cukup masa kan, saya takut. Okay, dia Boleh. dia okay. So Min tak balik, one day tu Min tak balik. So Kak Ia pun pusing-pusing cari dalam kampung tu. Dan akhir sekali jumpalah Min dekat tanah Min House Camp tu kan, sebab dekat kebun tu hanya adalah satu macam pondok kecil lah untuk tunggu buah-buahan ni kan. So rupanya Min ada dekat situ. Masa tu dah pukul 12:30 malam. Jumpa Min kat situ, dia tanya Min, ajak dia balik, dia tak nak balik. So mama dengan abah pun tidurlah dekat pondok tu malam tu kan, dengan 3 orang tu dia tidur je dekat situ. Esokkan tu pun Min tak nak balik. Min tak nak balik, dia tak nak balik last sekali. Mama pun decide macam, ni tak boleh jadi. Kalau setiap hari nak duduk dalam pondok ni, susah juga kan. So, dirilah satu rumah kayu dalam kawasan Min House Camp tu sendiri kan. So, daripada situ, start lah Min House Camp ni daripada macam Kak Ayah tu, dia pencen dia daripada Universiti Saint Malaysia tu, dia bahagian pentadbiran Kak Ayah sendiri. So, kawan-kawan dia yang dekat USM tu selalu bagi tahu kepada Kak Yah, dekat Kubang Krian ni kita kekurangan rumah tumpangan ataupun homestay di sekitar kawasan Kubang Krian ni sendiri. So Kak Yah masa tu dia baru je pencen disebabkan dia nak jaga adik bongsu saya tadi, Min tu. Kan Min asyik duduk situ, Kak Yah pun kata dia nak pencen awal lah, dia nak jaga Min. And then daripada duit pencen tu, dia binalah homestay untuk buat dalam Min House Camp tu. Dan daripada situlah dia slowly berkembang sebab masa 2010 tu Kak Yah dia tak ada berniat langsung untuk nak jadikan Min House Camp sebagai apa yang ada sekarang tu. Dia niat just nak jaga Min tu, nak jaga anak dia, nak jaga Min dan nak rehat istiadah di tempat tu. Tapi disebabkan oleh rezeki kan, dia tak ada blueprint semua. Dia tak ada proper planning lah kan, nak buat paperwork, nak buat blueprint. Sini ada rumah, ni ada banglo, sini ada dewan, surau semua, dia tak ada benda tu. Dia just follow the flow, apa mengikut kehendak orang kan. So daripada rumah penginapan tu dia buat dulu 2 rumah. Lepas tu orang pun request untuk buat open kitchen. So daripada situ kita buat open kitchen. Lepas tu orang kata why not kalau ada dewan, kita boleh buat program. So buatlah dewan. Dan daripada situ dia berkembang one by one. Dan akhir sekali dia jadilah nama Min House Camp. Sebelum ni nama dia Min Homestay, dah berubah menjadi Min House Camp. Dan kita fokus kepada untuk universiti-universiti sebelum pandemik COVID-19 ni lah. So sebab itulah kemungkinan ramai orang yang tak tahu Min House Camp kita dah buat lama. Tiba-tiba je muncul dekat Kelantan ni, bila tanya dah 10 tahun. Disebabkan oleh kebanyakan orang yang kenal kita semua daripada jabatan-jabatan, sekolah-sekolah dan juga universiti je. Tu pun sebab dia orang buat camping area kan, tempat kemah. Sebab kita ada kemah, kita muat total maksimum sehingga sebelum ni kita maksimum muat sehingga 300 orang pelajar untuk berkemah saja. Untuk menginap dorm kita ada untuk 50 orang kan. So total semua tu boleh muat sehingga 400 orang dalam satu masa yang sama kan. Tapi sebabkan oleh perubahan COVID-19 ni, kita buat ada banyak major changing lah kan, perubahan dalam Min House Camp tu sendiri, dan kita fokus lebih kepada keluarga. Okay. So Dr. Okay. Panjang. Itulah saya pun daripada awal lagi tu mengenali Min House Camp 2017, 2018 gitu. Jadi banyak perubahan yang berlaku bila start viral jambatan, kalau tak salah saya kan. Bermula daripada jambatan jambatan di susul sungai kawasan Min House Camp tu. Jadi tiba-tiba berlaku transformasi yang luar biasa lah. Tahniah lah Cik Muhammad atas orang kata perubahan yang berlaku ke atas Min House Camp tu. So sikit tambahan, kalau semasa berlakunya pandemik daripada tahun lepas, terkesan banyak tak di Min House Camp ni dari sudut kedatangan dan sebagainya? Dia punya kesan dia kan, kalaulah kalaulah kita punya daerah ditutup kan, dia ada PKP yang mana daerah ditutup. Kalau daerah ditutup tu Min House Camp automatically tak akan ada pelanggan langsung.
Kan kita orang memang kosong terus pelanggan yang menginap di main house camp. Ada jarang-jarang pun hanyalah untuk yang bahagian perubatan sebab kita dekat dengan USM. So ada juga yang family daripada luar, daripada Terengganu, daripada Kedah tu dia datang dekat Kebun Krian. Dia ada nak buat menginap, dia perlu menginap di main house camp untuk perubatan di USM lah. Kan, so memang kita orang effect sangat-sangat masa tu baru kita, sebab masa awal-awal COVID diumumkan bulan 3 tahun 2020 tahun lepas kan, masa PKP tu, kita macam tak expect lama ke, kita tak tahu macam mana kan, tak tahu berapa lama benda ni akan berlaku, tak tahu apa yang akan terjadi semua. Dan sampailah 3 bulan lepas tu kan, after 3 bulan selepas main house camp tutup tu, pada bulan 6 tu kita fikir we need to do something lah untuk main house camp ni, sebab kalau kita maintain dengan apa yang kita buat macam ni, benda ni kita akan predict akan sangat lama. Even sekarang pun mungkin jangka 2 tahun lagi, 3 tahun lagi barulah kembali normal kan untuk bahagian terutamanya bahagian pelancongan ni. Dan memang sekarang pun nak terima group memang tak dapat, kita tak boleh nak terima group so on. Dan kita pun decide lah untuk ubah. Daripada situ kita decide untuk ubah, fokus daripada group kita fokus kepada family. Kan, so kita nak buat satu tempat ecotourism di Negeri Kelantan di mana is macam one stop center. Dekat situ ada semua benda. Ada pelbagai jenis aktiviti yang boleh dibuat kat situ. Ada boleh nak ambil gambar boleh, nak restoran pun kita ada, kafe pun kita ada dan sebagainya. Untuk sepanjang tempoh pandemik tu, Mi House Camp tutup terus. Memang kita tutup, tapi kerja-kerja pembangunan memang sangat berjalan kan, sebabkan tak ada orang yang datang kat situ, memang tak ada halangan untuk kita buat major renovation. So memang masa tu kita terus fikir untuk ubah, nak buat nak terima pengunjung yang daripada family dalam jumlah yang banyak. And then dalam masa yang sama, dengan kerjasama MPC, Malaysia Productivity Corporation, dan juga TPN, Tourism Productivity Nexus, kan TPN, kita orang sit down together, pakai Zoom je masa tu kan, untuk discuss macam mana untuk memperbaiki ataupun untuk membuat jualan untuk kepada pelancongan untuk industri pelancongan ni terutamanya kan. Macam mana kita orang, sebab nak travel tak dapat, tapi bisnes harus diteruskan kan. So masa sit down tu tercetuslah idea untuk buat virtual live tourism ataupun pelancongan secara alam maya kan. So konsep dia sama juga macam kita buat kelas online dekat macam universiti semua ataupun sekolah-sekolah buat kelas online kan. Ada cikgu yang mengajar dekat depan subjek apa-apa, tapi dekat sini saya yang buat live dan saya akan kongsikan apa yang ada dekat Mi House Camp. Kita akan pergi cari lokan, kita akan pergi tengok dalam sarang kelulut, saya akan tunjuk dalam sarang kelulut tu ada apa, rasa madu macam mana, and then kita akan buat yoyo traditional kan. Kalau yang nak request berkayak, kita akan buat berkayak. Ada juga family, ada juga group yang request untuk buat persembahan wayang kulit pun kita panggil orang datang untuk buat wayang kulit khas, buat secara online je semua kan. Alhamdulillah dah sampai sehingga kini kita dah buat lebih daripada 36 buah negara yang dah menyertai virtual online tourism ni ataupun pelancongan secara alam maya di Mi House Camp. So tak perlu datang Mi House Camp. Kalau yang duduk berjauhan, yang tak berkesempatan nak datang dekat Mi House Camp, boleh datang Mi House Camp juga secara alam maya saja. Okay. So dan yang virtual online pelancongan secara alam maya itulah yang banyak menyelamatkan Mi House Camp kan. Dan alhamdulillah bulan 9 tahun lepas kita dah ready untuk buat pelancaran Denai, jambatan Denai Sungai yang sejauh 800 meter tu yang menghubungkan Mi House Camp sehingga ke belakang USM tu, dengan kerjasama dengan JPS dan juga KASA, Komuniti Alam Sekitar. Dan bulan 9 tahun lepas dia buat launching benda tu, dan alhamdulillah benda tu kita tak expect dia menjadi viral, teramat sangat viral. Memang viral masa tu kan, memang kita orang macam ni banyak sangat orang satu masa ni kan. Memang masa tu memang penuh sangat sebabkan PKP pun dah buka pada bulan tu kan, bulan 9 bulan 10 tu dah buka, orang dah boleh berjalan. So memang masa tu semua orang keluar rumah pergi tengok jambatan tu semua kan. Dan alhamdulillah benda tu sebenarnya
projek tu hanyalah satu je. Satu fasa je menghubungkan Main House Camp sehingga ke belakang USM, tapi disebabkan oleh pengunjung kat situ terlalu ramai, sehingga kini dia dah buat sampai ke 4 fasa. Alhamdulillah fasa keempat hampir siap, kan. So total dia lebih daripada 2 kilometer jambatan Denai. Jambatan Denai ni kan dia lebih daripada 2 kilometer. Dia view dia kan dia jambatan terapung dekat atas sungai di tepi-tepi gigi sungai tu. So total jalan dia tu lebih daripada 2 kilometer dah. So mana-mana yang belum datang belum tengok lagi kan, boleh datang kat Main House Camp lah. Boleh rasai sendiri kan pengalaman untuk buat naik jambatan tu. Betul. Tuan-tuan dan perempuan, bagi siapa-siapa yang belum lagi mengenali Main House Camp, boleh terus ke website Main House Camp. Boleh bagi sharekan website Cik Muhammad? Main House Camp punya website ataupun maklumat? www.mainhousecamp.com. Itu adalah website kami. Kalau Facebook pun kita ada juga, Main House Camp juga. Dan satu lagi media yang kita ada adalah Instagram. So Instagram pun Main House Camp juga. Okay. Alright, tuan-tuan dan perempuan, sikit tambahan berkenaan Main House Camp ni, dalam konsep pelancongan, sebenarnya Main House Camp ni telah pun dikategorikan dan Main House Camp pun kita ucapkan tahniah juga, merupakan penerima ASEAN Community Based Tourism, peringkat ASEAN, bukan peringkat Malaysia ni, main international semua ni. Tahniah Cik Muhammad, Kak Yah and the gang. Dia boleh dijadikan rujukan tuan-tuan. Jadi untuk makluman, apabila kita bercakap pasal community base ni, sebenarnya dia melibatkan local community. Jadi Main House Camp ni adalah platform lah yang mana dia juga membuka peluang-peluang pekerjaan, pendapatan kepada local community. So kita melihat kepada konsep Main House Camp ni, bila berlaku pandemik ni sebenarnya mana-mana lah rata-rata, betul Cik Muhammad, dia semua orang terkesan. Apatah lagi yang betul-betul terlibat dengan industri pelancongan. Jadi dengan berlakunya Kelantan ni, dia tak boleh viral. So bila satu benda tu viral, inilah impak dia on the spot kan. Macam berlaku transformasi Main House Camp dengan kedatangan pelancong tu agak-agak berlaku ni tak, macam unexpected, betul Betul, memang masa tu unexpected sangat kan, sampai kita terpaksa buat tiket masuk tu, limitkan orang masuk dalam satu masa. Lepas tu nak menjaga penjarakan masa tu memang sangat susah, sampai kita terpaksa panggil rela kan untuk jaga laluan masuk Main House Camp tu. Kereta memang sangat penuh sebab kita Main House Camp dalam kampung. Masa tu pun memang jam sangat dalam kampung tu kan. So kita jemput rela untuk bantu kita untuk selesaikan masalah parking. Lepas tu kita ada terima beberapa orang kampung tu sendiri, kita minta untuk dijaga di dalam kawasan Main House Camp untuk jaga penjarakan kan. So untuk tanda level semua, mana yang boleh pergi, mana tak boleh pergi, so on semua tu kita tolong untuk mengelakkan pengeluaran COVID-19 ni lah. Kan, so betul. Buka Facebook. Okay. And then memang alhamdulillah sekarang sebabkan memang kita sangat strong dengan community. Macam tadi Dr. bagi tahu, kita ada community based tourism untuk Asian Standard, dan kita ada satu lagi adalah Asian Green Hotel Standard. So kita ada 2 anugerah ASEAN yang di Main House Camp ni. Dan sebut tentang community based tourism tu disebabkan oleh jambatan viral tadi kan. So dia jambatan tu namanya Jambatan Denai Sungai Pengkalan Datu. Tapi orang Kelantan banyak panggil sebagai dia nama jambatan viral kan. So sehingga saya pun sebutkan kalau kata jambatan kan, jambatan viral lah. Okey, kat sana. Okey. So daripada sebabkan oleh jambatan tu, memang blooming sangat market dekat Main House Camp tu. Dan kita jemput dengan orang kampung kan, kita sit down dengan orang kampung kan. Okey, sekarang pengunjung memang takkan putus datang dekat kampung kita kan. So kita kena buat something, orang kampung boleh buat something. So mana yang ada modal masa tu, diorang buatlah kerjasama dengan penduduk kampung ni. Diorang dirikan beberapa lot kedai. Kan dia buat bangsal macam tu, macam lot-lot kedai. Dan mana yang ada dana, yang tu dia buka kedai makan dan sebagainya. Lepas tu ada yang buka aktiviti air, macam kayuh dalam itik tu kan. Lepas tu ada yang buat jet ski, ada orang kampung yang ada boat. Masa tu diorang ada boat, so diorang buat river cruise kan. So kita benarkan diorang berniaga kan. So orang dah datang kan, why not kita tapping market. Lepas tu
buat je facility, seorang datang, so kita boleh berniaga sama-sama kan. Dan yang mana tak ada Betul. modal tapi dia ada tanah, dia orang buka je parking. Sebabkan pengunjung Ah, ah. ramai kan. So parking kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lot parking tu pun tak cukup lagi. Memang setiap Oh, segerubut orang datang kan masa tu. So betul. dan alhamdulillah sekarang Amin House Camp kita target walaupun kita punya kawasan tak luas sebenarnya. Kawasan kita seekar lebih je, hampir 2 ekar. Tapi kita target pada tahun 2022 ni kita nak capai lebih daripada 100, nak beri peluang kerjaan lebih daripada 100 orang dalam kawasan 2 ekar tu Alhamdulillah. saja kan. Dan adalah pelbagai fasiliti yang kami buat sebab Min House Camp ni kami buat secara family. Adik-beradik saya ada 2 orang adik-beradik saya terlibat sekali, termasuk saya ada 3 orang. Lepas tu mak dan ayah saya kan, so ada 5 orang yang bergerak aktif untuk manage Min House Camp ni. Dan kami tak ada staff permanent. Kan kami ada seorang je actually staff permanent tu yang bahagian cleaner. Dan yang lain-lain tu kami serahkan kepada penduduk kampung untuk bantukan Min House Camp ni. Lepas tu kami wujudkan peluang pekerjaan dari segi kami berikan facilities. Contohnya kami binakan satu bangunan dan kami cari contoh kami target macam sebelum awal-awal tu ada orang yang datang dia nak buat pusat fizioterapi. So kami bincang dengan family sediakan satu tempat di mana dia boleh buat pusat fizioterapi di dalam kawasan Min House Camp tu sendiri. Dan sehingga sekarang kita dah ada 5 yang terlibat dalam kawasan Min House Camp tu. Yang pertama adalah pusat fizioterapi tu sendiri. Yang kedua kita dah ada restoran, yang tu pun kita serahkan kepada orang-orang kampung dan orang sekitar untuk manage restoran. And then kita pun ada kafe macam ala-ala macam Starbucks tu. Memang kafe dia kalau kan boleh datang kafe tu baru je launching. Kalau datang kat Min House Camp boleh try kafe dia. Memang kopi dia memang sedap. Bagi saya memang sedap lah. And then lepas tu yang terbaru je launching 2 hari lepas, kami ada spa tradisional di dalam kawasan Min House Camp tu sendiri. Tapi untuk sekarang kita fokus untuk wanita dahulu kan. So dalam spa tu kita baru siap, dia boleh berbagai jenis aktiviti spa dalam tu lah. Boleh berbekam ada, facial boleh buat, massage boleh buat, manicure, pedicure, lepas tu nak sauna pun kita ada juga. Semua dalam spa kita tu dah launching kan, boleh datang, boleh rasa sendiri. Okay. Alright. Terima kasih banyak Cik Muhammad atas perkongsian. Kita mengenali sikit sebanyak dulu Min House Camp. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal lagi. InsyaAllah kepada sementara ada masa sikit ni, mungkin boleh pergi ke Facebook Min House Camp, juga website Min House Camp untuk nak tengok, nak view, nak study sikit, nak baca sikit. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan, feedback, komen dan sebagainya, boleh terus kongsikan soalan, komen dan sebagainya di ruang Facebook UMK. Di akhir sesi nanti saya akan bacakan soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan tu, insyaAllah. Baik, itu berkenaan kita baru round pertama bersama Min House Camp. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan Cik Muhammad sekali lagi. Jadi kita nak bersama dengan panel kita yang kedua pula, insyaAllah Encik Nurhalis. Okay, so macam saya kongsikan tadi, Cik Nurhalis ni adalah Ketua Penolong Setiausaha di bahagian pelancongan dan kebudayaan Pejabat Penerangan Pelancongan Kelantan. Jadi Cik Nurhalis, mungkin kita buka dulu stage kita, orang mengenali dulu apakah fungsi TIC, bagaimana orang kata peranan-peranan TNC, dan dalam tempoh COVID daripada tahun lepas ni bagaimana agaknya TIC menangani ataupun melihat respon kepada isu COVID ni. Silakan Cik Nurhalis. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak UMK yang sudi menjemput saya. Walaupun baru saja setahun jagung di TIC ni, insya-Allah saya akan cuba kongsikan apakah ilmu atau maklumat yang saya adalah sedikit sebanyak untuk program Kucate pada petang ni lah. Alright. Saya bertugas di sini pada 8 hari bulan 6 tahun 2021 yang lepas lah. Dan sebelum itu memang saya seperti kata doktor, saya bertugas di unit perancang ekonomi. Saya telah berkhidmat selama 8 tahun di unit perancang ekonomi, bermula dengan menjaga sektor pertanian, bioteknologi dan teknologi hijau. Lepas tu saya bertukar kepada sektor pelancongan lah dan kebudayaan lah.
dan selepas itu barulah saya ditukarkan ke sini untuk memberi fokus keseluruhannya kepada pelancongan dan kebudayaan. Pusat penerangan pelancongan ni banyak orang confuse sebenarnya sebab dahulu kalau di Kelantan dan Terengganu kita ada Tourism Malaysia. Tourism Malaysia ni adalah jabatan yang di bawah Persekutuan, di bawah MOTAC. Tetapi kami Tourism Information Center TIC, Pusat Penerangan Pelancongan, iaitu bahagian kebudayaan dan pelancongan di bawah satu unit di SUK Kelantan, merupakan satu sektor satu unit je lah. Jadi selepas sahaja Tourism Malaysia di Kelantan, Terengganu ditutup, maka peranan TIC di Kelantan lebih besar kerana kami terpaksa bertindak menyeluruh. Jadi kalau dahulu pelancong akan pergi dua lah. Satu pergi kepada Tourism Malaysia di Kampung Kraftangan. Dan sekarang semuanya akan datang ke tempat kami. So Tourism Malaysia telah ditutup di Pantai Timur dan hanya dibuka Tourism Pantai Timur berpusat di Kuantan. Namun kami hari itu sewaktu kunjungan hormat daripada Yang Berhormat Menteri MOTAC, Dato' Janaisi, kami telah memohon dan berbisiklah dengan Yang Berhormat Menteri untuk dibukakan kembali kerana kami merasakan tourism Kelantan, tourism Malaysia ni sepatutnya dibuka dan dikekalkan di Kelantan kerana kita bersempadanan dengan Siam, dengan Golok, dengan Thailand, ya. So sepatutnya bukan ditutup tetapi diperkasakan, dan insya-Allah lah mengikut daripada kata-kata pada menteri dan juga KSU MOTAC, mereka sedang mempertimbangkan kembali. Kita doa-doalah boleh buka kembali. Namun begitu, peranan Pusat Penerangan Pelancongan masih lagi tidak berubah. Ya, kami merupakan core kepada promosi tentang dua perkara yang paling penting sebenarnya, iaitu pelancongan dan kebudayaan. Yang mana bila kita bercakap tentang pelancongan ini besar. Kita ada sport tourism, kita ada health tourism, kita ada betul-betul tourism. Dan bila bercakap tentang kebudayaan, tak boleh nak dibilang dengan jari. Kebudayaan di Kelantan ni terlalu besar dan terlalu hebat sebenarnya. Sehingga kan kalau mendengar daripada pengarah pengurus Minhouse Camp tadi, kan, di Minhouse Camp saja pun orang tak boleh duduk sehari. Kena ambil 2-3 hari. Ini kan pula kena datang ke Kelantan, ya. Saya ambil contoh satu, kalau kita pergi kepada ekor pelancongan, kalau kita pergi jauh sikit, kita pergi ke Jeli, kita ada lebih kurang 7-8 jenis tempat air terjun yang namanya cukup viral. Ada Lata Kashmir, Lata Kush Hotahe. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ekopelancongan yang kalau orang datang ke Kelantan sebenarnya, package yang ditawarkan sebenarnya ada sangat menyeluruh. Dan baru-baru ini selain daripada Minhouse Camp, kerajaan di bawah Dato' SUK, kita telah menggerakkan semua jajahan untuk mengambil model daripada Minhouse Camp. Di setiap daerah perlu ada satu community based tourism. Jadi Minhouse Camp betul merupakan satu model yang begitu baik dan terbaik sebenarnya di ASEAN yang telah 2-3 tahun memenanginya, dan kita sedang mengembangkannya agar bila orang datang ke Kelantan, orang boleh pergi banyak dan ada banyak pilihan, ya. Terutama yang sekarang kita sedang capture pelancong-pelancong yang hendak ke Pulau Perhentian, kerana bila orang nak pergi Pulau Perhentian, mereka perlu turun di airport Pekalan Cepa. Mereka tak boleh turun di Kuala Terengganu, jauh pula, 2-3 jam pula nak sampai. So bila mereka sampai di airport Pekalan Cepa, kita nak mereka bermalam, tak kisahlah bermalam di Kota Baru, di Minhouse Camp atau di mana-mana saja yang terdekat, di Bacok, Pasir Mas, Tumpat. Itu adalah jajahan yang paling dekat dengan kita, dan pihak berkuasa tempatan, Majlis Daerah melalui Pejabat Tanah dan Jajahan di bawah Ketua Jajahan perlu menyediakan trail pelancongan yang tersendiri yang mana menawarkan package mungkin 1 malam saja, ataupun kalau mereka boleh buat kerjasama dengan baik dengan syarikat airlines, dengan hotel, dengan Minhouse Camp sebagainya, mungkin 3 hari 2 malam duduk dulu di Kelantan, barulah pergi ke Pulau Perhentian. Jadi dia macam tak aci lah. Datang nak pergi ke Pulau Perhentian tapi dia lalu kat Kelantan, tak duduk dekat Kelantan. Sedangkan kalau dia duduk kat Kelantan, macam-macam yang kita tawarkan. Malah UMK sendiri merupakan satu destinasi sebenarnya. Destinasi pelancongan. Betul. Orang kata education tourism.
So itu yang sedang kita pergiatkan sebenarnya, sedang kita promosi di pihak TIC. Kita sedang menyelaras baliklah, ini dah hujung tahun, untuk kita keluarkan kalender tahun 2022. InsyaAllah kita berdoa banyak-banyak, kita dapat beralih kepada fasa endemik sepenuhnya. Kelantan boleh beralih daripada fasa 3. Lama sangat dah kita duduk fasa 3 ni. Negeri lain dah fasa 4 dah. Kan? Orang nak kenduri pun tak boleh. Duduk mengepek habis kepada UML ni. Kan? Sebab SOP ni ramai masyarakat tidak faham sebenarnya kenapa kerajaan memperkenalkan SOP itu, SOP ini. Jadi dalam fasa pandemik nak beralih kepada endemik sebenarnya, semua masyarakat sebenarnya terjejas, namun sebenarnya kerajaan tidak pernah mengesampingkan masyarakat. Malah kalau di bawah portfolio Esko Perpaduan Kaum, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Yang Berhormat Meja Mat Anizam Abdul Rahman, kita telah memberi banyak bantuan kepada penggiat-penggiat seni. Contohnya hari ini kita memberi bantuan berupa wang tunai dan juga voucher makanan kepada 416 orang penggiat seni yang masih aktif. Ya, dan baru 2-3 minggu lepas kita beri bantuan kepada penarik beca di sekitar Kota Baru yang masih lagi aktif. Buat pengetahuan doktor, uniknya penarik beca di Kelantan ni paling muda berusia 63 tahun. Wow, paling muda Paling muda. Jadi kita tidak mahulah orang-orang yang kita anggap sebagai veteran ini tidak hilang punca pendapatan dan sebagainya. Betul. Jadi kita beri bantuan wang tunai yang setahun kita bagi 2 kali, 600 dan 600. Dan bantuan makanan semualah. Dan yang terbaru, TIC sendiri kita ada beca pelancongan kita. Sekarang kita sudah ada 2. Yang mana beca pelancongan 2 ni memang tak cukup. Ada sahaja agensi yang nak pinjam untuk buat macam-macam program, dan kita telah order lagi 2 sebab memang unik sedikit lah beca pelancongan kita ni. Sebab kita guna bukan mengayuh, kita guna mesin. Macam naik motor. Okay. Termasuk juga penarik-penarik beca kita yang di Kota Baru, seramai 19 orang tu. Walaupun kita beri bantuan kepada mereka, kita tukarkan beca mereka, kita bubuh enjin lah. Yelah dah 63 tahun kata. Kalau saya pun rasa tak larat. Kayu. So kita letak enjin untuk mereka berkayuh, dan selepas itu kita akan memperkenalkan program sukarelawan beca pelancongan negeri Kelantan. Untuk menarik pengunjung sebenarnya. Sebab boleh. Kita pernah test kita buat di dataran MPKB hari itu. Sebelum PKP lah, sebelum datangnya COVID ni, satu malam boleh juga pendapatan mereka dapat 100 ke 200 satu malam. Ya, agak lumayan sebenarnya. Dan sekarang ni, kalau doktor datang Kota Baru, hari-hari jam. Tak boleh nak jawab lah. Betul. Ya, tambah-tambah dah cuti sekolah ya doktor. Dan semua resort, semua hotel yang saya dapat laporan terkini lah, semuanya telah penuh sehingga 31 Disember. Saya kata main house camp pun penuh tu. Kalau awal-awal tak boleh. Malah kita ada pelancong 2 minggu lepas datang daripada Johor Bahru yang mereka datang dengan bas. Mereka ni anggap macam mungkin Kelantan ni senang nak walk in ya. Jadi bila sampai Kota Baru, mereka terkejut. Mereka kontak dengan semua hotel semua penuh. Dan mereka call pada kita untuk bantuan untuk dapatkan penginapan. Kami terpaksa minta maaf kepada mereka, tak boleh bantu. Mereka terpaksa tidur dalam bas. Bayangkan. Ya Orang Allah. semua kalau cuti je nak datang Kelantan. Minded dia Kelantan. Betul. Itulah uniknya Kelantan ni yang orang lain tak tahu, mungkin tak aware kan. Jadi rakan-rakan yang ada di Facebook yang bersama-sama kami petani, insya-Allah kita kongsikan lagi sebab banyak benda kita boleh tap, boleh tengok apakah peluang-peluang. Dengan adanya TIC ni untuk mempromosikan produk-produk pelancongan ni, saya kira macam satu free promotion hari ni untuk kita tengok. Sebenarnya kalau pergi di website TIC tu, banyak sangat tempat-tempat informasi yang kita boleh dapat, yang kita boleh explore lagi. Walaupun saya lah agak lama juga berada di Kelantan pun, banyak lagi tempat-tempat yang saya tak habis explore, Cik Nurhaliz. Banyak kan? Even kalau tempat makan tu, kalau orang list 20 tempat makan tu, saya rasa 10 pun belum tentu saya explore dah. Nak cakapnya betapa banyaknya. Kalau doktor cakap bab makan ni, saya pernah entertain duta daripada England datang. Jadi duta England ni, dia dah pergi semua negeri dan last negeri adalah Kelantan. Ya, bila dia datang ke Kelantan 3 hari 2 malam, dia jadi terkejut. Dia kata sampai tak tahu nak makan apa. Dia kata orang Kelantan
everything is so sweet, the food so sweet also. Jadi semua manis-manis, semua sampai dia makan, dia kata kalau saya duduk sini lagi sebulan, dia kata dia akan naik 30 kg, 40 kg, dia kata. Makan tak berhenti. Betul-betul. Kalau orang luar yang bekerja di Kelantan, kita bagi tempoh 3 bulan je lah. Right after 3 bulan tu dia berada di Kelantan, definitely dia akan naik badan. Tak kisahlah walaupun sekilo pun dia akan naik. So itulah kita nak kata uniknya pelancongan di negeri Kelantan ni. Sikitlah Cik Nurhalis, mungkin kalau kita tengok daripada tahun lepas apabila berlakunya pandemik, macam mana keadaan kita di Kelantan basically? Sehingga sekarang kita masih lagi di fasa 3. Jadi terkesan sejauh mana statistik ke ataupun maklumat yang kita ada lah berkenaan dengan pelancongan impact COVID tu kepada pelancongan Kelantan? Baik, sebenarnya memang terkesan lah. Seluruh dunia terkesan, Kelantan juga terkesan sebab kita pun berada di dunia yang sama sebenarnya. Ya, namun begitu sebenarnya kerajaan sebenarnya tak pernah mengesampingkanlah rakyat kita, industri hotel dan sebagainya. Banyak bantuan di bawah portfolio kebajikan masyarakat, di bawah portfolio industri dan usahawan. Semua YB Exco di bawah pimpinan yang amat berhormat Ustaz Bentara Kanan memberikan fokus dan bantuan kepada masyarakat kita yang terkesan, ya, daripada sektor pertanian. Kita membantu golongan-golongan petani membeli produk-produk pertanian mereka dan memasarkan. Kita wujudkan juga ruang konsep perniagaan online secara WhatsApp dan sebagainya. Ini semua adalah untuk membantu masyarakat kita supaya tidak terkesan. Tapi kalau cakap tak terkesan ni tipulah. Dia memang akan terkesan sebenarnya, tetapi sedikit sebanyak membantu masyarakat kita sebenarnya. Dan apa yang paling penting adalah masyarakat kita juga menyambut baik, ya. Sebenarnya ada rahmat sebenarnya. Ya, COVID ni berlaku. Masyarakat kampung yang tak pernah kenal komputer boleh kenal komputer. Yang tak pernah ada internet pergi usaha buat internet. Dan bila kajian yang dilakukan oleh Persatuan Koperasi Kok Umar menyatakan perniagaan online di Kelantan telah mencapai 200% keuntungannya. Jadi kita sangat berbanggalah dengan platform yang disediakan sebab kita buat kerjasama dengan banyak agensi kerajaan. Masyarakat kita pun telah banyak terdidik dengan perniagaan ini. Malah ketika ini walaupun kita dah beralih kepada fasa 3, banyak lagi gerai-gerai yang masih lagi selesa untuk menjalankan perniagaan secara online dan juga drive-thru. Mereka tak mahu pun dine in. Sebab daripada 800 kedai-kedai makan di seluruh negeri Kelantan, setakat ini yang beroperasi hanya 50% sahaja. Dan mereka sebenarnya sangat selesa kerana mereka masih beranggapan kita masih lagi sedang menentang virus corona inilah. Dan ini yang sebenarnya petanda positif kepada perubahan anjakan paradigma masyarakat kita. Walaupun orang kata orang Kelantan ni orang kampung, orang zuhud, orang ketinggalan, kan sebenarnya tanggapan tu silap sebenarnya. Orang Kelantan sebenarnya sudah banyak berubah. Mereka sebenarnya telah menampak daripada dia letih ambil 3-4 orang pekerja duduk kat kedai, duduk tunggu pelanggan tak masuk, baik dia buat online. Jadi betul. Online sentiasa ada order. GrabFood, Foodpanda, anak-anak muda kita pun banyak dah berada di jalan raya sehingga kan tak cukup untuk mereka sendiri. Kalau perniagaan fast food seperti McDonald's, kalau pergi ke Pekalan Cepa depan UMK tu, saya rasa tak boleh dine in lagi tu. Penuh. Jam. Jam. Kalau Jumaat Sabtu jangan mimpi nak pergi beli. Drive-thru pun 2-3 jam. Jadi saya rasa sebenarnya ada hikmah pada masyarakat kita supaya kita sebenarnya pertamanya hikmahnya kita dapat meluangkan masa bersama keluarga, kedua kita dapat mengimprovisasi bisnes kita. Kita dapat melihat kepada satu anjakan yang lain, belum memikir di luar kotak fikiran, kan? Macam Min House Camp buat, kan? Perniagaan berasaskan online, kan? Pelancongan berasaskan online. Itu ada satu bentuk kotak di luar kotak sebenarnya. Kalau tak datang COVID, mungkin perkara-perkara ini tidak boleh berlaku. Betul. Setuju. Saya pun melihat keadaan yang sama Cik Nurhalis. Memang kita ramai orang melihat kepada negative side of COVID, tapi kita nak tukar sedikit mindset orang-orang kita, especially yang melihat COVID ni suatu bentuk negatif punya impact, kan. Jadi hari ni kita menyaksikan sendiri daripada Tourism Information Center, wakil kerajaan juga melihat bahawa sebenarnya
di luar daripada kawasan sekeliling kita ni maksudnya komuniti ni kita tak nampak apa yang berlaku di sekitar. Jadi bila kerajaan mengeluarkan maklumat, data tu, maka kita kena sedar bahawa sebenarnya COVID ni banyaklah memberikan kesan-kesan positif, especially macam Cik Nurhalis kata tadi, orang kampung yang tak pernah kenal laptop boleh kenal laptop, boleh orang kata boleh tekan komputer kan, boleh jadi Handphone pun cikgu. canggih-canggih. Handphone pun canggih-canggih. Sekarang mak ayah yang selama ni tak pernah tahu cara bagaimana nak mengajar anak dia, kena jadi cikgu kan, Betul. kena jadi macam-macam. Maksudnya ibu ayah ni sekarang dah lebih kreatif, inovatif, dan itulah kita mengharapkan supaya Kelantan sendiri boleh beralih ke fasa 4 dalam masa yang terdekat ni, supaya kita boleh se-level lah, berada pada level yang sama dengan negeri-negeri lain, insyaAllah. InsyaAllah. So kita holdkan dulu Cik Nurhalis sekejap untuk round pertama. Jadi kita akan pergi ke round kedua bersama dengan Cik Muhammad sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama kami, kita bersiaran secara live di Facebook Universiti Malaysia Kelantan, Facebook rasmi. InsyaAllah sekarang kita ada lebih kurang dalam 70 orang peserta di atas talian. Jadi kita mohon rakan-rakan yang berada bersama kami pada petang ni teruskan share Facebook UMK ni supaya lebih ramai lagi dapat manfaat, dapat mendengar perkongsian daripada panel-panel kita pada petang ini. Sekali lagi juga saya nak maklumkan sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada sebarang komen, soalan, apa-apa maklum malas yang nak dikongsikan, insya-Allah boleh terus ke ruangan komen di Facebook dan nanti saya akan bacakan kepada panel kita, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita berkenalan dengan Min House Camp secara lebih dekat, bagaimana perniagaan yang dijalankan oleh Min House Camp. Jadi sekarang ni kita bawa sekali lagi Cik Muhammad ke talian. Jadi kita nak berkongsi dengan, kita nak minta pandangan, perkongsian daripada Cik Muhammad sendiri. Sebelum berlakunya COVID, kita lihat Min House Camp dalam satu platform bisnes yang secara orang kata tradisional lah. Maksudnya kita menawarkan produk dan servis kepada pelancong. Apabila berlakunya COVID, kita nak tanya Cik Muhammad macam mana agaknya pada masa tu tak dijangkakan berlakunya COVID, dan sekarang kita masih di fasa 3 menghampiri ke fasa 4 dan kemudiannya ke fasa endemik. Jadi apa lagi agak-agaknya cadangan ataupun apa lagi dalam perancangan Min House Camp untuk terus memajukan bukan setakat Min House Camp tu sendiri tapi secara keseluruhan kampung Pegalan Datu kan, kawasan Pegalan Datu dan sebagainya tu. So mungkin Cik Muhammad boleh kongsikan dengan kami. Silakan. Okey. Persediaan Min House Camp untuk menghadapi fasa endemik ni kan, banyak sebenarnya kami tengah prepare dan kami tengah membina. Kalau macam siapa yang datang sebelum COVID-19 di Min House Camp pada tahun 2019 ataupun awal tahun 2020 tu, sebelum COVID kan, dan kalau dia datang balik di Min House Camp pada hari ini, kan memang dia akan macam, ni betul ke Min House Camp macam lain terus kan, sebab kita orang banyak sangat major perubahan. Even jalan raya, jalan-jalan yang dalam Min House Camp pun kita dah ubah. Kita boleh terima, kami ada buat juga laluan untuk orang berkerusi roda kan. Kami hingga prepare untuk orang yang OKU pun datang, yang boleh juga datang di Min House Camp untuk melancong kan. Ada laluan berkerusi roda yang menghubungkan seluruh kawasan-kawasan dalam Min House Camp tu. Dan untuk perancangan akan datang, kami fokus banyak untuk aktiviti. Kan macam saya beritahu awal tadi, kita nak fokus untuk sebagai one stop center untuk lakukan aktiviti ataupun ekoturism di negeri Kelantan, di Kelantan ni sendiri kan. So banyak sangat aktiviti sebenarnya yang boleh ada, yang boleh buat di Min House Camp. Boleh cari lokan, boleh memanah kan, boleh berkayak, lebah kelulut kita ada, boleh melawat galeri. Lepas tu kita ada kebun organik, lepas tu bahagian aquaponik pun ada. Kalau untuk kanak-kanak kita ada package Little Farmer, buat yoyo tradisional, lepas tu boleh tangkap ikan dan menanam pokok, kan, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik. Dan yang terbaru, aktiviti yang kita ada adalah ATV. ATV pun kita ada. Lepas tu kita ada paintball. And then insya-Allah kalau bulan 2 tahun depan kita target untuk adakan Flying Fox yang sejauh 300 meter.
Kan yang cross sungai. Kan so daripada main house camp dia akan menyeberangi sungai. So sejauh 300 meter itu tu memang saya sendiri pun menunggu-nunggu kan. Boleh tak kan, macam boleh tampung kan budak saya. Lama kan dia kata kau overload ayah dadu. Alright, so jambatan tu. Okay, dah siap dah tu. Okay, so jambatan tadi yang boleh tengok tadi tu sejauh 300 meter merupakan fasa keempat, di mana jambatan tu kita akan fokus ada dua atas tu. Satu adalah untuk melihat kelip-kelip. Waktu malam kita ada aktiviti melihat kelip-kelip, boleh tengok boleh melalui jambatan tadi kan. So boleh tengok direct kelip-kelip tanpa perlu naik sampan ataupun kayuh kayak kan untuk melihat kelip-kelip. So kita dah buat jambatan tu, dan dalam masa yang sama jambatan tu juga kita akan buat floating market. Pada bulan berapa ya? Bulan 10 tahun ni kita dah buat pelancaran. Bukan pelancaran, kita buat trial untuk floating market. Kita cari peniaga. Pada bulan untuk peniaga-peniaga untuk berniaga di atas floating market tu. Sebenarnya projek floating market ni kita nak start pada tahun lepas lagi, pada bulan pada tahun ni bulan musim bulan 1 kita planning, bulan 3 nak buat. Tapi sebabkan oleh PKP sambung balik tu, so kami tak dapat nak buat projek floating market tu. Idea dia sebabnya kami nak membantukan, macam saya beritahu tadi, untuk memperbanyakkan, memberi peluang pekerjaan di kawasan main house camp tu. So kami tengok ramai orang yang masalah kan, ramai orang yang terpaksa berhenti bekerja, kan diberhentikan kan disebabkan oleh syarikat-syarikat yang tak mampu nak maintain ni kan. So kami fikir kena beri peluang kerjaan. So salah satu ideanya adalah untuk memperkenalkan floating market di mana diorang boleh menjual di atas floating market tu. Kami ada total targetnya adalah 40 perahu floating market di kawasan main house camp tu. Kalau 2 orang untuk satu perahu, situ pun dah lebih daripada 80 orang. Peluang kerjaan yang ada dekat floating market tu sendiri. Untuk floating market tu kita dah trial pada bulan 10 dan sekarang diberhentikan sementara sampai sehingga bulan 2 ataupun sehingga habis musim monsun hujan ni kan. So pada bulan 10 hingga bulan 11 kita buka secara sebulan tu. Kami nak buka untuk buat trial, nak tahu apakah masalah ataupun feedback daripada orang sekitar, supaya kami boleh prepare untuk bulan 2 tahun depan. Sebab kami expect bulan 2 tu memang lagilah blooming untuk pelancongan di negeri Kelantan ni kan, sebab musim raya Cina tu memang masa tu top season lah kan. So preparation perlu dibuat sekarang untuk menampung pada bulan 2 nanti. Okay, so pada bulan 2 tu nanti pun floating market tu dia akan buka sehingga tengah malam. Kita akan buat pesta lampu. Kalau buka je Facebook, tulis je pesta lampu di main house camp, nanti akan nampak yang kita dah buat pada tahun lepas, dan kita akan buat balik pada tahun depan bulan 2 tu nanti. So masa tu memang ramai. Kalau daripada tahun lepas tu kita punya pengunjung datang lagi ramai waktu malam berbanding dengan siang kan. Kita main house camp kita buka dari pukul 8 sehingga pukul 5 petang tu, dia punya ramai orang kan, lagi ramai yang datang pukul 5 sampai pukul 10 compare daripada pagi sampai petang tu kan. So daripada situ kita akan buat floating market jugalah sehingga 40 buah perahu tu. So memang masa tu boleh datang lah kat main house camp, memang banyak lagi lah. Dan ada lagi lah beberapa tempat yang tempat-tempat aktiviti-aktiviti yang kami akan buatkan lagi. Yang tu kena tunggu lagi lah apa aktiviti-aktiviti yang menarik yang akan ada nanti dekat main house camp lagi. Kami memang keep on evolving, memang keep on buat. Okay. InsyaAllah. So kita kena simpan sikit yang banyak-banyak tu, kena simpan sikit, nanti orang dah tahu semua, jadi dia dah jadi tak rahsia dah. Ya, betul. Kita simpan sikit. Okay, cuma tadi Cik Muhammad ada sentuh sikit pasal, kalau tak salah saya, berkenaan dengan virtual kan, virtual travel tu. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, main house camp ni merupakan salah satu jugalah operator yang telah pun bergiat ataupun join Malaysian Virtual Experience kan, MBX. Betul. Kalau tak salah saya. Jadi
kalau pada siapa yang tak tahu, okay, kita minta perkongsian daripada Cik Muhammad sendiri. Kalau dari apabila berlaku pandemik, pada masa pandemik daripada tahun lepas tu kita tengok memang tourism lah yang paling terkesan kan. Maksudnya di konteks kita ni orang tak boleh keluar, bila orang tak boleh keluar, so banyaklah tempat-tempat tak boleh dikunjungi dan akhirnya hotel pun tak boleh tutup dan sebagainya. Jadi tourism Malaysia ataupun orang kata pihak kerajaan, MTC Malaysia Tourism Nexus juga mengambil inisiatif untuk mengadakan satu program yang dipanggil Malaysian Virtual Experience. Jadi orang tak boleh travel tapi melalui menggunakan teknologi yang ada ni kita boleh merasai pengalaman tu. Jadi mungkin Cik Muhammad boleh cerita sikit bagaimana virtual experience ni dibuat di Min House Camp tadi. Okay, virtual tourism ni kita start pada bulan 6 tahun lepas. Equipment kita pakai pun sangat simple, tak perlukan complicated pun. Saya just pakai satu phone, kan, pakai satu smartphone. Lepas tu dan menggunakan gimbal lah. Kalau Kelantan panggil palu air tu, yang balancekan kamera tu kan. So saya pakai dua tu je. So and then untuk bahagian jurucakap yang bawa tu saya yang bawa sendiri. Dan lepas tu saya perlukan seorang cameraman yang tolong pegang kamera tu je. Kan, so daripada situ kita akan pusing di dalam kawasan Min House Camp tu untuk buatkan aktiviti. Tak kisahlah apa yang orang minta kan, apa yang orang request, kita akan buat benda tu kan. So kebanyakannya dia akan buat mencari lokan. So lokan tu kita akan cari dalam lokan, kita akan cari dalam air, jumpa lokan kan, kita tunjuk dalam kamera, okay ni lokan kan. So ni adalah lokan dia. Lepas tu kita akan pergi tempat BBQ, kita akan bakar lokan, lepas tu kita akan makan depan kamera. Tentu tu orang tengok macam ui sedapnya kan. So yang ni macam panas je. Panas je kan. So kalau bahagian kelulut tu kita akan masuk dalam sarang kelulut tu, kita akan buka sarang, lepas tu kita akan sedut madu kan, rasa madu macam mana kan, ada rasa masam dia semua tu kita tunjukkan. Lepas tu dalam sarang tu kalau ada rezeki nampak ratu, boleh tengok ratu dalam tu kan. Dia then ada lagi lah, then even kita pernah buat untuk macam yang tu lebih kepada family. Dan kita ada pernah buat untuk Little Farmer kan, kita punya program Little Farmer tu untuk kanak-kanak, kita pernah buat juga virtual life tourism ni. Sebab kita boleh tahu kan kanak-kanak sekarang dia nak travel, kadang-kadang family pun risau disebabkan oleh kes COVID-19 tinggi. So dia family risau nak bawa anak-anak kecil ni keluar, nak pergi ke zoo dan sebagainya kan. So di Min House Camp kita bawakan benda tu ke rumah dia orang kan. So kita tunjuk, kita ajak kanak-kanak tu cara buat yoyo kan, lepas tu cara menangkap ikan, menanam pokok, bagi makan kepada kambing kan, petting kambing, petting anak kan, supaya budak tu boleh macam lawatan macam alam maya ke zoo lah. Betul. Macam tu kan. Dan ada pelbagai aktiviti tu. So yang tu pun permintaan agak tinggi juga, memang ramai parent yang join bawa anak dia yang akan tengok benda ni. Then kalau macam siapa-siapa nak join, boleh contact kami dekat Facebook Min House Camp tu, bagi tahu untuk join virtual life tourism ni. Nanti kami akan bagi tahu bila date terdekat yang ada. Bayaran dia hanyalah RM30 seorang sahaja. Kan, dia aktiviti dia lebih kurang 4 jam. Lebih kurang 2 jam. Kan 2 jam hingga 3 jam bergantung kepada bergantung kepada aktiviti apa yang orang request lah pada masa tu. Okay. Okay. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan yang agak kurang jelas berkenaan dengan virtual experience ni, boleh terus ke YouTube. Kita ada banyak contoh-contoh virtual experience yang telah pun dijalankan di Malaysia dalam mendepani isu COVID lah, especially di awal hujung tahun lepas dan juga pada awal tahun ni. Jadi sebenarnya satu strategi yang diadakan oleh Malaysian Tourism Nexus lah, especially bila orang tak boleh travel dan dia nak membantu juga local operators kita ni, tourism operators kita, supaya at least boleh menjana pendapatan. Jadi mereka keluarkanlah konteks of virtual experience. Seolah-olah macam orang pun boleh release stress pada masa kita PKP, kita tak boleh nak keluar. Jadi melalui virtual experience ni kita dapat melihat, mungkin kalau di overseas kita tak pergi ke tempat tu tapi kita dapat merasai. Seolah-olah macam virtual yang AI kan, box AI yang kita pakai tu dan sebagainya. So itulah salah satu kita panggil inisiatif kerajaan untuk membantu, dan Min House Camp sebenarnya telah pun terlibat secara sepenuhnya lah dalam menyahut virtual experience yang diadakan oleh pihak kerajaan juga. Cuma sikit lah Cik Muhammad,
macam mana agak-agak Min House Camp nak maksudnya mengamalkan, nak patuh kepada SOP dengan kehadiran pelancong yang ramai tadi kan. Tambah pula sekarang ni musim cuti sekolah pula, macam mana persediaan Min House Camp tu? Okay, untuk main house camp kita limit orang yang masuk kepada entrance depan tu. Kita ada 2 entrance sebenarnya di main house camp, melalui jalan daripada Penggala Datu tu, dia naik sungai tu, jambatan tu, dan juga entrance depan. So orang yang jaga entrance depan dan belakang tu dia ada cara, kita dah ajarkan untuk limitkan orang yang boleh masuk dalam satu masa yang sama. And then at the same time kita punya untuk aktiviti pun kita limitkan orang yang boleh buat dalam satu masa. Seperti macam kolam renang, memang limit untuk satu keluarga sahaja dalam satu masa. And then aktiviti lain pun kita limitkan. Macam sebelum ni kita open je terus, that means siapa yang walk in kita kumpulkan lebih kurang 10 orang ke daripada pelbagai keluarga untuk buat aktiviti tu. Tapi sekarang kita hanya limitkan satu aktiviti hanyalah satu keluarga sahaja dalam masa yang sama. Kan? So tapi kita ada beberapa orang yang boleh bawa. Let's say kalau keluarga tu dah dekat galeri Kelulut, so akan boleh keluarga lain boleh pergi melawat dekat bahagian Akopani dahulu. So cuma dia tak akan bertembung, dia tak akan ada di tempat yang sama. So tu salah satu cara untuk kami mengekangkan pengeluaran COVID-19. Penularan tu. Okay. And then untuk bahagian restoran pun kami limitkan satu meja 4 orang, memang kerusi banyak tu je. Dan kadang-kadang ada juga kan family request untuk tambah kerusi tu, memang kami tahu memang tak dapat nak tambah kerusi, memang perlu duduk dekat meja lain, tapi boleh dirapatkan meja tu lah. Cumanya bilangan kerusi tu memang terpaksa dijarakkan juga. Okay. So kita lihat ada semua tourism operator kita pun terpaksa akur lah dengan SOP, dengan perintah kerajaan. Kita nak industri pelancongan ni berkembang, kita nak semua orang kalau boleh pergi melancong, tambah pula dalam keadaan cuti sekolah sekarang ni. Saya memang surrender lah. 3 minggu ni memang lepas office hour pukul 5 ataupun weekend memang saya tak akan masuk ke dalam bandar KB. In fact kita tahu memang akan jam. Min House Camp macam mana? 3 minggu ni fully book? Memang alhamdulillah kita dah penuh. Pada bulan 12 ni memang kita penuh. Yang nak buat aktiviti pun memang kita orang terpaksa buat booking awal kan. Sebab kalau nak buat walk in tu memang boleh katakan impossible. Boleh juga. Betul. Tapi memang dah ramai orang yang booking awal kan. So kita terpaksa buat platform untuk booking dan kita remark terus kan. Terutamanya macam spa kita, walaupun kita launching baru je 2 hari lepas, tapi kita terima message non-stop, call non-stop kan. Alhamdulillah. Message saya tu, kalau saya tinggal je WhatsApp lebih kurang 10 minit kan, akan ada 30 message yang masuk. Nak datang ke spa dan sebagainya lah. Banyak lagi aktiviti lain semua tu kan. Memang tak cukup tangan lah boleh katakan sekarang tu kan. Alhamdulillah lah rezeki kan. Cumanya betul. Kami masih kena prepare masa sekarang lah untuk bulan 2. Bulan 2 nanti memang rasa-rasa lagi meletup lah kan. Even sekarang musim hujan pun orang dah datang ramai. Imagine bulan 2 bila dah cuaca dah okey semua kan. Yang tu memang lagi lah ramai orang yang akan datang. Itulah insyaAllah. Sebab yang mana untuk makluman yang bukan daripada Kelantan, kita sekarang ni di musim tengkujuh, keadaan cuaca kita tak menentu. Jadi saya kira cuti sekolah ni pun walaupun orang kata masih lagi dalam keadaan tengkujuh, masih ramai berpusu-pusu datang ke Kelantan. Alhamdulillah. Cuma kita nak ingatkanlah untuk kita sama-sama jaga SOP. Kita menuju ke fasa endemik, tapi masih perlu diingat bahawa Kelantan masih lagi di fasa 3. Kita belum lagi masuk ke fasa 4. Jadi banyak lagi kita punya SOP yang terhad, kita masih banyak lagi program dan juga aktiviti-aktiviti yang tidak dapat dijalankan. Pihak perbandaran kita pun sedang mempergiatkan tindakan saman dan sebagainya. Jadi kalau siapa-siapa yang berada di luar tu, kita saling mengingatkan supaya jaga SOP, jaga penjarakan, sentiasa jaga kebersihan dan sebagainya. InsyaAllah. So terima kasih Cik Muhammad untuk second round ni. Kita akan bersama lagi Cik Muhammad selepas ni untuk kita nak wrap up kepada sesi perkongsian kita pada petang ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kepada yang baru saja bersama kami, alhamdulillah petang ni kita membincangkan tentang satu tajuk iaitu pelancongan fasa endemik, sejauh manakah kita bersedia. Jadi kita bawakan 2 orang panel pada petang ini. Cik Muhammad tadi adalah pengurus Min House Camp Kubang Krian, dan sekarang kita bersama dengan panel kita daripada
TIC, Tourism Information Center, Encik Nur Halis, kita bawakan ke talian. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi dengan Encik Nur Halis, tugas TIC adalah untuk mempromosikan produk-produk aktiviti di pelancongan. Memang kita tak nafikan, kita banyak sangat produk di Kelantan nak ditawarkan. Tak 3 hari tu definitely takkan cukup untuk nak pusing satu Kelantan. Jadi Encik Nur Halis, dalam menujulah kita kata menuju fasa keempat dan seterusnya fasa endemik ni, apakah strategi kerajaan especially TIC sendiri untuk kita nak memantapkan, nak memperkasakan industri pelancongan kita di Kelantan ni? Silakan Encik Nur Halis. Terima kasih Doktor. Kalau kita dengar tadi baru untuk aspek main host camp saja, ya. Betul. Tapi kalau di pihak TIC, main host camp ni tak perlu diperkenalkan dah sangat dah sebenarnya. Sangat popular dan sangat viral. Tetapi kita masih sentiasa bersama dengan mereka lah kerana main host camp sentiasa memberikan imej yang baik kepada negeri. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Ya, dalam kita menghadapi dan mengharungi fasa pandemik kepada fasa endemik, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha, ya. Terutamanya dalam kita membaik pulih dan juga memperkasakan infra pelancongan di negeri Kelantan, ya. Kalau ada yang sedia maklum, kita punya pemindahan Masjid Kampung Laut ke kampung asal, ya, di Kampung Laut, iaitu kita perkenalkan sebagai Kampung Warisan Kampung Laut, telah bergiat telah sampai ke 80% fasa pemindahan, ya. Sebab ia adalah kita akan calonkan sebagai tapak warisan dunia juga, ya. Warisan dunia. Maka proses tersebut telah dikenal pasti dan dipantau secara dekat oleh pihak UNESCO sendiri yang telah bersama-sama sepanjang 2 tahun ini. Malah fasa pertama laman warisan di Kampung Laut telah siap dan telah dirasmikan sendiri oleh Menteri Pelancongan kita pada bulan lepas. Kini kita sedang menunggu fasa kedua, fasa pemindahan laman seni dan juga pemindahan sepenuhnya Masjid Kampung Laut untuk kita perkenalkan kepada rakyat di Malaysia lah khususnya. Tapi itu baru fasa di tempat. Kalau kita bercakap, kalau kita pergi ke satu daerah, memang kalau saya nak cerita tentang 10 jajahan besar, satu jajahan kecil ni, kita punya webinar kena buat 10 hari. Tapi saya betul. Kalau kita pergi ke Pasir Putih, sekarang ni kita dah ada Kundasang Semenanjung, iaitu di Jeram Mengaji. Kalau pergi Jeram Mengaji tu, dengan kita dah ada Flying Fox yang terpanjang, kita dah ada tempat pemeliharaan susu, pemprosesan susu segar. Kalau duduk situ memang kita berasa tak payah pergi Sabah dah lah. Itu berada di Jeram Mengaji. Yang dulu kita panggil Jeram Mok Nenek, tapi kita komersialkan jadi Jeram Mengaji. Dan yang terbaru tadi, di Jeram Mengaji juga kerajaan telah memberi peruntukan sebanyak 1 juta sebagai fasa pertama pembinaan jalan dan pagar untuk dijadikan taman haiwan. Berarti lepas ni kita nak pergi tengok banyak binatang-binatang seperti kijang yang menjadi ikon kepada negeri Kelantan, dah ada dah kat situ. Situ ada pusat peternakan dan pembiakbakaan landak, arnab, lembu. Yang tu menunjukkan bahawa kita sebenarnya sedang bersedia untuk menerima pelancong. Kalau dahulu hujung minggu penuh, doktor pergi hari ni pun penuh, esok pun penuh. Hari-hari penuh. Terutama sekarang tengah musim cuti sekolah. Ya, yang itu yang kita risau tu sebab kes kita ni 400, 500, 400, 500 kan. Kita nasihatkan kepada mereka yang nak pergi tu, jagalah SOP. Ya, dan pada bulan Februari insya-Allah akan dilancarkan dan akan dirasmikan Zoo Kuala Krai yang mana kita pernah tutup pada tahun 2010 dahulu akibat masalah kewangan dan sebagainya, dan kerajaan telah ambil inisiatif untuk memperkenalkan Zoo Kuala Krai. InsyaAllah Februari tak payah pergi Zoo Melaka, tak payah pergi Zoo Negara, kita ada Zoo Kuala Krai. Itu pergi di Kuala Kelantan Krai sendiri. Yes. Dan yang orang semua sedia maklum, bunga rafflesia kita. Kita ada 2 tapak bunga rafflesia sebenarnya. Di Jeram Mengaji pun ada juga. Kita pihak UMK sendiri yang sedang mengenal pasti menjejaki rafflesia, tetapi yang paling terkenal ada rafflesia Karen kita yang berada di lodging. Yang mana kalau orang pergi Cameron Highland, mereka sebenarnya boleh saya katakan tertipu sebab
pemandu pelancong di Cameron Highland akan bawa pelancong, mereka kata, oh let's go to see the Rafflesia. Rafflesia tidak berada di Cameron Highland. Rafflesia Betul. berada di Lodging. Itu Negeri adalah Kelantan. tanah kita. Bunga Rafflesia Carey yang terbesar di dunia. Dan dia membiak dan berbunga 2-3 kali setahun. Biasanya bulan 4, bulan 5 itu adalah tempoh yang paling banyak lah. Dan bila dia berkembang tu dia bukan sekuntum, 2 kuntum. Kadang-kadang 12 kuntum. Jadi bila bercakap dengan persediaan kita nak menghadapi fasa endemik ni semua, sebenarnya kita memang berfokuskan kepada membaik pulih dan juga memperkasakan sektor infra kita lah. Malah dalam belanjawan yang terbaru sekali, Sidandun yang baru saja berakhir minggu lepas, kerajaan negeri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 30.51 juta pembangunan sektor pelancongan di negeri Kelantan yang merangkumi program pembangunan pelancongan dan kebudayaan, infrastruktur pelancongan, naik taraf prasarana pelancongan di Pantai Irama Bacok, pengambilan tanah bagi tapak rekreasi di Pantai Cahaya Bulan dan Pantai Bisikan Bayu, pembangunan ekopelancongan di Bukit Bakar, Lata 7 dan Jerang Linang, dan pembinaan denai jelajah Ulusat serta agro pelancongan di Ladang Rong Cenok. Denai ni lebih kurang yang berada dekat dengan main house camp tu lah. Betul lah, sebenarnya saya adalah salah seorang yang terlibat secara langsung dengan pembinaan denai di main house camp tu, sebab waktu pelancaran bulan 9 waktu tu kebetulan kita nak Kelantan menjadi tuan rumah pelancaran Hari Alam Sekitar Negara. Masa tu saya masih berada di unit perancang ekonomi. Kami terlibat secara langsung dan memang ia adalah satu tapak pelancongan yang kita unexpected. Boom, meletup. Kalau hujung minggu ni bersimpang siur, orang berjalan kaki dengan orang berbasikal semua penuh kat situ. Betul. Dan sekarang yang terbaru dibuat di denai di Pantai Melawi juga penuh. Setiap petang, tengah hari pun ada penuh ambil gambar. Kalau anak-anak muda, kalau kita buka TikTok dan sebagainya, penuh. Jadi inilah persediaan-persediaan yang kita sedang lakukan, dan TIC sendiri kita juga melakukan pelbagai program online sebenarnya. Contohnya hari ini kita buat pertandingan Soro Serunai secara online. Okey. Bila bercakap tentang kebudayaan, Doktor, sebenarnya dia, orang Kelantan kata dia macam tak jejak tanah. Sebab dia kena merasai. Betul. Bila kita buat program online ni, kita memang terkejut. 69,000 orang yang view program online Soro Serunai. Wow. Lepas tu kita yang baru-baru bulan lepas kita buat karnival seni budaya secara online di dalam studio di Arash Entertainment selama 3 hari. Kita buat dikir barat, kita buat wayang kulit, kita buat gasing dan sebagainya. Selama 3 hari kita dapat lebih kurang 70,000 orang view saja untuk program tersebut. Wow. Ya. Hanya dengan online Ya, online. Dan yang terbaru yang sedang saya betul-betul pack jadual ni selama sebulan, 25 Disember adalah Hari Dikir Barat di Kelantan. Kerajaan telah umumkanlah Christmas tu kita buat Dikir Barat. Jadi kemuncak di kelima hari bulan adalah Dikir Barat. Dan sekarang kita sedang menjelajah seluruh jajahan di Kelantan. Kita minta PBT keluarkan 2 pasukan terbaik. Kita rakam pasukan tersebut untuk dipertandingkan. Berarti kita sedang mengutip 24 pasukan terbaik dan kita akan jemput 3 pasukan yang terbaik untuk beraksi di pentas final pada 25 hari bulan. Memang letih sikit lah sebab kita kena pergi. Kalau jeli kita pergi ke jeli. Kalau dahulu kita buat apa-apa kita buat di Kota Baru. Jadi orang Jeli, orang Gua Musang semua kena datang Kota Baru. Kali ni tak payah. Mereka duduk kat tempat mereka, kita pergi rakam dan kita siarkan nanti. Wah. Okey. So banyak tuan-tuan dan perempuan kalau kita tengok di skrin sekarang ni pun ini adalah antara program-program, betul Cik Naris, program-program di bawah TIC? Betul. Kalau boleh saya promote jugalah, sekarang juga sedang berlangsung, kita sedang mempromosikan pertandingan TikTok pelancongan. Kita membuat pertandingan e-brochure pelancongan. Kita buat pertandingan video dan foto fest pelancongan yang tarikh tutup dia sehingga 17 Disember ni. Jadi kalau boleh Doktor suruhlah anak-anak murid kan, mahasiswa boleh. Join ramai-ramai. Hadiah lumayan, 700 paling murah, 2,500 paling tinggi. Boleh macam mana nak dapatkan maklumat tu Cik Naris? Hanya pergi ke laman web TIC, semua ada di situ.
Alright. Jadi mungkin bersama-sama kita pada petang ni juga ada pelajar-pelajar UMK daripada luar sekalipun. So itu tadi maklumat terbaru daripada Cik Ali. Jadi boleh pergi ke website TIC www. .TIC Kelantan. .TIC Kelantan ataupun type je Google je Tourism Kelantan, nanti akan dapat laman web rasmi Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan. So kalau saya pun tengah view website TIC dan banyak, alhamdulillah, banyak maklumat, banyak information yang disediakan, yang dikongsikan bersama dengan pengguna-pengguna juga. Untuk makluman rakan-rakan juga yang mana ahli keluarga yang nak datang melawat ke Kelantan, jadi boleh buka website TIC ni untuk nak tengok apakah tempat-tempat, produk-produk yang ditawarkan. Banyak ni. InsyaAllah semua informasi yang diperlukan untuk melawat Kelantan ni semua ada di sinilah. Kebetulan Cik Nurhalis ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook ni, bertanyakan, kebetulan Cik Nurhalis bercakap pasal perancangan kerajaan ni, ada tak bentuk-bentuk bantuan ataupun geran ke yang boleh dipohon oleh tourism operators ni, pengusaha ni dalam tempoh menuju ke fasa endemik? Untuk fasa endemik ni belum ada lagi sebab kita baru habis beri bantuan waktu pandemik hari tu. Cuma untuk future tu kita tidak tahulah, tapi di pihak kerajaan kita menerima apa sahaja cadangan dan juga permohonan daripada rakyat kerana kita boleh salurkan. Kalau kita tidak boleh salurkan melalui sektor pelancongan, mungkin kita boleh salurkan bawah sektor kebajikan, sektor usahawan, sektor pelaburan dan sebagainya lah. Dan sebenarnya kita bergiat terus dengan EPU di peringkat persekutuan, yang mana projek, kalau melibatkan projek-projek pelancongan, kita sedang memohon rancangan Malaysia yang ke-12 di bawah RP3. Jadi yang tu yang sedang kita pohon di peringkat negeri. Okey. Jadi saya harap boleh menjawab soalan daripada Encik Khairuddin Alimbati tadi berkenaan dengan bentuk bantuan, dan mungkin juga sedikit tambahan, mungkin boleh pergi ke website Motek sendiri Cik Nurhalis. Motek pun ada beberapa jugalah bentuk bantuan, tapi macam Cik Nurhalis cakap tadi, menuju ke fasa pandemik ni kita belum lagi ada spesifik bantuan yang dikeluarkan lah. Agak-agak kita lah ni Cik Nurhalis baru di fasa 3 ni, lambat lagi ke kita nak balik ke fasa 4 ni? Ke macam mana? Kita setiap hari berdoa sebenarnya untuk beralih ke fasa 4, tetapi secara peribadinya saya rasa ada hikmah sangat, ada hikmah sangat kita berada di fasa 3 sebenarnya, sebab untuk membentuk attitude dan masyarakat kita ni is not easy sebenarnya. Satu usaha yang perlu berterusan selama-lamanya. Kita berada dalam masyarakat Melayu yang kebanyakannya mudah untuk mendengar cerita tentang aktivising masih lagi berleluasa. Masih ramai lagi yang takut untuk dicocok untuk dos pertama dan kedua. Belum lagi bercakap tentang dos penggalak booster. Jadi sebenarnya berada di fasa ketiga sedang mengajar kita macam mana kita nak mendidik masyarakat kita untuk menerima sebenarnya penerimaan penggunaan SOP mereka di kalangan khalayak ramai. Dan kalau kita perasan 2-3 minggu lepas pun ramai lagi yang telah menyalahgunakan pelanggaran SOP seperti mengadakan kenduri kahwin, majlis yang secara besar-besaran, program kebudayaan secara menyorok kan. Jadi ini sebenarnya masih lagi dalam peringkat proses pendidikan bagi saya. Jadi fasa 3 adalah proses pendidikan. Bila kita bersedia betul-betul, saya rasa kerajaan pasti akan umumkan, kerana tidak selamanya lah kita akan berada di fasa ketiga. Yang itu yang kita mohon sebenarnya kepada masyarakat kita untuk lebih alert kepada apa yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita patuhi dan kita hayati bersama. Ya, insyaAllah. So bagi pihak Universiti Malaysia Kelantan juga kita mengharapkan dan menyambut baik usaha kerajaan. Kita bantu sama-sama untuk kita membendung COVID-19. Kita tahu rakyat kita tambah pula bulan ni dengan cuti sekolah, dan kita tahu sangat-sangat bila berlaku cuti sekolah, hari raya dan sebagainya, bilangan kemasukan ke negeri Kelantan tu akan semakin tinggi, semakin meningkat. Jadi tolong kita rayu bersama-sama rakan-rakan yang lain, kita
jaga SOP, jaga penjarakan, jaga kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menghampiri ke penghujung webinar kita. Mungkin kita bawa masuk Cik Muhammad sekali lagi untuk kita nak concludekan, kita nak simpulkan kita punya sesi webinar kita pada petang ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buka sekali lagi untuk sebarang komen, sebarang maklum balas daripada semua penonton kita di alam maya di Facebook. Kalau ada sebarang soalan, komen dan juga maklum balas, boleh terus kepada komen di Facebook. InsyaAllah nanti saya akan bacakan. Kita mengalu-alukan juga ada beberapa orang kita punya penonton ni daripada Indonesia, Cik Noris, Cik Muhammad. InsyaAllah semoga lepas ni industri pelancongan kita semakin berkembang dengan adanya rakan-rakan daripada Indonesia. InsyaAllah. Jadi kita nak menuju ke penghujung ni, insyaAllah kita mulakan dengan Cik Muhammad. Mungkin secara kesimpulan dan penutupnya, apakah harapan, cadangan, jangkaan lah Cik Muhammad sendiri selaku pengurus Min House Camp ni dalam kita nak menuju ke fasa endemik ni, insyaAllah. Silakan. Tak banyak sangat saya nak kata sebenarnya. Okey, harap-harapnya lah kita pun nak minta boleh move on kepada fasa keempat secepat mungkin supaya kita boleh lalukan pelbagai aktiviti dengan lagi mudah kan, sebagai semua keluarga pun boleh datang dekat Min House Camp tanpa perlu ada terlalu banyak limitation untuk buat sesuatu benda. Okey, untuk saya terakhir sekali saya nak beritahu doakan untuk pihak Min House Camp. Sebenarnya kami dalam proses untuk binakan 3 lagi tempat ekoturism di negeri Kelantan. Satunya di Pasir Putih, Jelor, yang tu kami akan buat rumah padi. Dekat situ luas kawasan situ lebih kurang 2 ekar. Lepas tu dekat Bukit Bakar, Machang, kami pun ada juga kat sana, betul-betul sempadan dengan pintu masuk kawasan air terjun Bukit Bakar tu, seluas 1 ekar lebih. Yang dekat situ kami akan fokus lebih kepada food forest. And then yang terakhir sekali akan ada kami ada juga di kolam air panas Jeli. Kolam air panas tu kami juga tanah dekat sana lebih kurang 5 ekar untuk dijadikan pusat agrotourism, ada juga pusat pelancongan kan. So tiga-tiga ni, projek ni akan berlangsung secara serentak insya-Allah pada tahun depan, bermula bulan 2 lagi. Dan yang tanah di Jelor tu pun actually dah mula sekarang. Dah mula daripada last week, kita dah ukur tanah and so on semua tu, perancangan semua dah ada, cuma menunggu musim hujan kita ni tamat dan proses pembinaan kita akan terus buat kat situ lah. Untuk dekat Jelor tu, kat situ kami akan beri nama sebagai Padi. Senang je nama dia, Padi. Kan kat situ fokus kepada agrotourism, kami akan memperkenalkan pelbagai jenis padi yang ada, pelbagai jenis spesies padi lah, boleh kata senangkan cerita. Dan kami akan buat mengikut dia akan ada padi-padi saiz yang berbeza. Dia akan ada di satu tapak di mana yang baru semai, di mana satu tapak tu yang dah ada tumbuh pucuk, dan ada satu tapak yang dah berbuah padinya. Supaya pengunjung boleh datang boleh tengok perubahan padi tu sendiri kan. So tak boleh datang dekat situ boleh tengok boleh sentiasa tengok padi. Tak semestinya kena tunggu musim padi tengah menuai, tak tahu dah macam mana cara dia bercucuk tanam dan so on tu. Dan kat situ juga kami akan buat pusat untuk mencari siput dalam baruh tu, tangkap ikan dalam baruh dan aktiviti-aktiviti macam itulah. InsyaAllah doakan Min House Camp supaya tiga-tiga tempat tu InsyaAllah. Alright, kita doakan sama-sama semoga Min House Camp terus maju. Dan untuk siapa yang bukan berada di Kelantan, jadi boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan Min House Camp. Macam yang Cik Muhammad cakap tadi, agak fully book sehingga hujung tahun ni Min House Camp. Nampak pelancongan, alhamdulillah industri pelancongan di Kelantan orang kata semakin mendapat sinar. Walau bagaimanapun kita ingatkan sekali lagi bahawa kita masih lagi di fasa 3. Jadi industri pelancongan kita masih perlu berhati-hati supaya kita tidaklah menjadi pencetus kepada satu kluster yang baru. Takut nanti jadi kluster cuti sekolah pula di Kelantan lepas ni. Jadi kita minta kerjasama semua, jaga SOP, jaga penjarakan semua insya-Allah. Jadi akhir sekali Cik Nur Halis, mungkin di pihak kerajaan kita macam mana kita melihat
kerajaan punya pandangan ataupun nasihat, orang kata respon lah kepada rakyat jelata Kelantan khasnya, kepada orang luar khasnya yang nak datang ke Kelantan dalam musim cuti sekolah dan insya-Allah menuju ke fasa endemik ni. Silakan Cik Nurhalis. Macam ni doktor, saya secara peribadinya saya suka untuk menasihatkan kepada rakyat tempatan. Pertamanya kita harus meraihkan kembali yang mana setelah 2 tahun Allah menguji kita. Kalau dahulu haiwan terkurung di dalam zoo, sekarang kita pula terkurung di rumah. Ya, haiwan mentertawakan kita. Sebenarnya itu adalah bentuk ajaran dan hikmah yang Tuhan nak tunjuk kepada kita. Kita perlu berbakti dan mengingat kembali kepada alam sekitar kita, kepada haiwan-haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan cara kita meraihkan alam sekitar, cara meraihkan balik hikmah dan juga ujian yang Allah berikan dengan kita menjaga SOP, kita menjaga kebersihan, menjaga amalan dan sebagainya. Dan kepada pelancong-pelancong yang nak datang ke Kelantan, kami aluk-alukan, jangan risau, niru tapak tangan, Stadium Bukit Merbau akan kami tadahkan. Semadu Bukit Penang tu lambat lagi, tapi kami dah tadahkan awal-awal lagi. Ya? Min House Camp berada di Kota Baru bersedia untuk menyambut anda. Pergi saja ke mana jajahan, semua telah bersedia untuk menyambut anda. Dengan syarat kita sama-sama jaga kita, kerana kita masih belum menang. COVID ni kalau ikut daripada laporan WHO ni sehingga tahun 2024 masih belum selesai. Tetapi dengan kemunculan virus Omicron yang baru ni yang dijangka pada bulan Mei tahun depan, dah keluar pada bulan Disember tahun ni, mungkin petanda sebenarnya virus COVID ni mungkin akan berakhir lebih awal. Jadi kita perlu bersama-sama bersatu hati menjaga alam sekitar kita, menjaga apa yang Tuhan beri kepada kita, nikmat yang tidak ternilai. Ya, sektor pelancongan merupakan satu nikmat yang sangat tidak ternilai. Kalau orang boleh view dalam online ni, tengok Min House Camp pun orang dah naik bulu roma, cuba jejak kaki ke Min House Camp betul-betul. Saya rasa tak tidur malam. Yang tu hakikat ya. Cik Muhammad. Ya, betul. Pengunjung kita datang kat sini kan, diorang ramai yang booking satu malam dekat Min House Camp ni. Tapi saya selalu terdapat SMS, dapat call daripada yang menginap, yang setengah menginap kan. Boleh tak nak extend satu malam lagi? Boleh tak nak sambung lagi? Macam saya beritahu, bilik kita dah penuh sebenarnya kan. Ya. Nak sambung tu tak berdapat dah kan. Betul. Ya, jadi nak bila bercakap nak finish semua aktiviti yang dekat Min House Camp tu memang sangat banyak kan. Nak stay, kena stay at least lah 4 hari 3 malam. Barulah boleh buat semua aktiviti kat Min House Camp tu. Betul. Jadi sektor pelancongan ni dia tak boleh ditinjau di dalam alam maya semata-mata. Perlu dijejak kaki ke bumi tersebut, merasai dia. Sama juga kalau kita tengok tentang makanan kan. Makanan tengok di gambar pun kita dah meleleh idea. Betul. Baru tengok gambar. Tapi kalau kita try, tak cukup sepinggan kita tambah. Itulah hakikatnya. Jadi bila bercakap tentang kebudayaan, bercakap tentang pelancongan, inilah nikmat yang perlu kita hargai. Jadi Tuhan dah beri peluang kepada kita, kita perlu berubah yang ke cara alaf yang lebih baiklah. Jadi barulah kita sama-sama dapat meraihkan kembali dan kita boleh kembali hidup normal, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah nikmat apa lagi yang ingin kamu dustakan kan. Industri pelancongan ni dah menjanjikan pelbagai produk, pelbagai servis. Cuma patah balik, saya setuju juga dengan Cik Nurhalis punya pandangan tadi, betul. Kalau sebelum ni haiwan terkurung dan kita tak pernah empathy kepada apa perasaan haiwan, dan hari ni orang kata berlakunya COVID, kita pula yang terkurung. So apa perasaan kita, dan itulah simpati dan empathy yang perlu ada dalam diri kita, insya-Allah. Jadi secara conclusionnya daripada tajuk kita yang kita kupas pada hari ini, pelancongan di fasa endemik, sejauh mana kita bersedia. Yang pertama, kita melihat kita perlu bersedia dari sudut mental dan fizikal. Maksudnya dalam keadaan sekarang kita sedang mengharungi ke arah fasa endemik, COVID dah menjadi sebahagian daripada norma baharu kehidupan kita.
Kita perlu hidup bersama COVID, tetapi kita perlu jaga diri, jaga SOP, jaga penjarakan, dan yang lebih penting adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan persekitaran kita dan menjadikan norma baru ni sebagai satu kehidupan yang baru, perjalanan yang baru yang kita perlu tempuhi. Sekiranya lah saya juga nak ambil kesempatan, sekiranya kita terpaksa berhadapan dengan kes-kes kontak rapat dan sebagainya, kita jangan salah menyalahkan kerana ini adalah kehidupan baru kita. COVID adalah suatu bentuk pandemik yang banyak memberi kita positive side, memberi pengajaran kepada kita dan kita melihat banyak perubahan dan transformasi anjakan paradigma dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan yang kedua, mentaliti kita juga perlu berubah ke arah yang lebih baik. Kita perlu hidup dengan keadaan yang lebih harmoni, jangan menyalahkan sesiapa. Lalui kehidupan pendidikan, pelancongan, kita akan terus menggiatkan dan memperkasakan industri pelancongan kita sebab kita tahu operator kita dah lama dah terpaksa, orang kata dah sebahagiannya pun dah gulung tikar dan sebahagiannya terpaksa survive. Jadi hari ini kita sama-sama membantu industri pelancongan kita supaya operator kita dapat terus maju insya-Allah di masa depan. Dan yang ketiga, kita merasakan bahawa kerajaan telah banyak menyumbang, telah banyak membantu rakyat sepanjang daripada pandemik tahun lepas hinggalah sekarang. Banyak juga inisiatif kerajaan bangunkan. Jadi kita sebagai orang panggil masyarakat yang ada, sama ada kita terlibat secara langsung dengan industri pelancongan ataupun tidak, maka kita bersama-samalah kerajaan sekurang-kurangnya dengan hashtag kita jaga kita itu, kita dapat membendung virus dan juga kita dapat hidup dalam keadaan harmoni insya-Allah. So sekali lagi di akhir kata, saya bagi pihak Universiti Malaysia Kelantan, bagi pihak Pusat Jaringan Industri Universiti Malaysia Kelantan mengucapkan terima kasih kepada Cik Nurhalis, Ketua Bahagian Pelancongan daripada TIC, Tourism Information Center, dan juga Cik Muhammad daripada Min House Camp, pengurus Min House Camp, atas kesudian bersama-sama dengan kami pada sesi webinar pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita panjangkan lagi. Kalau ada di kalangan rakan-rakan Facebook Alam Maya yang ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan Cik Muhammad dan juga Cik Nurhalis, nanti kami kongsikan di Facebook UMK. Boleh kalau nak mendapatkan maklumat lebih detail berkenaan Min House Camp ataupun industri pelancongan Kelantan khasnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tidak ada sebarang soalan di Facebook, cuma ada beberapa tadi komen-komen yang bersetuju jaga kebersihan dan juga insya-Allah kita akan ada yang mohon anjurkan lagi seminar. InsyaAllah selepas Kelantan diisytiharkan fasa keempat, kita keluarkan lagi satu seminar insya-Allah, dan juga menuju ke endemik nanti kita akan teruskan lagi untuk menyokong industri pelancongan. Jadi dengan itu insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang datang kelemahan diri kami sendiri. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami pada petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Nurhalis, terima kasih Cik Muhammad. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.